أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والانتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang hormati pengurusi masjid Tariq bin Ziyad Kepadang Makmur, ahli jawatan kuasa masjid, barisan imam-imam, bilal-bilal, siap-siap, seterusnya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama lagi di masjid yang permai ini, yang mana walaupun dia namanya masjid, tetapi bila kita tengok kepada hadis kursi, Allah Ta'ala ada menyatakan inna buyuti fil ardi masajid. Rumah-rumah Allah di dunia ni ialah masjid-masjid. Jadi kita disuruh berhimpun di masjid-masjid ni sekurang-kurangnya seminggu sekali. Sebaik-baiknya sehari 5 kali. Setiap waktu pula. Dan kita menggunakan hari-hari itu, terutamanya waktu maghrib dan isyak, untuk kita duduk seketika mendengar perkongsian. Allah Ta'ala hantarkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, turunkan ilmu kepada kita untuk kita berkongsi. Malam ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan kelebihan menuntut ilmu. Walaupun kita hari ini sedang rancak dengan kehangatan pilihan raya yang ke-15, tengok semua di lapangan terbang, dah stesen bas, kereta api penuh sesak. Orang daripada luar negara, Singapura dah datang balik semua. Orang Melayu, orang Cina, orang India dah. Walaupun negara kita tanah Melayu, orang Malaysia, rupanya berbagai-bagai kaum. Tetapi yang penting kepada kita ialah tadi kita sembahyang hajat dah. Tak lain tak bukan ialah untuk kita jangan datang perkara-perkara yang buruk dah. Walaupun persaingannya agak hangat dah, tetapi yang penting kita dapat menunaikan tugas tanggungjawab kita dengan baik, memilih ketua-ketua yang bertanggungjawab dah, yang boleh menjaga negara kita, agama kita, supaya kita hidup di dunia ni dalam keadaan makmur. Apatah lagi bila makmur di dunia, akhirat akan menunggu kita. Dah, sama ada orang Islam Melayu ataupun orang bukan Islam. Kalau lama-lama dia tengok Islam ni cantik, akhirnya jangan heran mereka akan masuk Islam kan. Sebab agama Islam ni agama yang universal dah. Agama sejagat. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dah. Semua yang lahir keadaannya fitrah. Fitrah tu maknanya Islam. Ada lahir saja kita ni semua Islam. Tetapi bertukarnya kita agama ni kerana ibu bapa kita. Fa abawahu. Ibu bapa mereka lah yang mencorakkan mereka. Fa abawahu yuhawidanihi yunassiranihi au yumajjisanihi. Mak ayah dia lah. Kalau lahir dia mak ayah dia Yahudi. Mak ayah Nasrani, Majusi, kecuali akhirnya dia menganut Islam. Seperti mana kita dengar di Rusia sekarang, gereja-gereja tukar jadi Islam. Setelah mereka mengkaji tentang agama Islam ni agama yang diiktiraf dah. Inna dina indallahil Islam, agama yang diredai oleh Allah Taala.
Sebab itu untuk mendapat ilmu yang Allah redha, mesti kita ada ilmu. Mesti kena ada info ataupun maklumat-maklumat yang sahih. Yang jadi masalah kita hari ini ialah maklumat-maklumat yang tak sahih. Mereka kata agama Islam ni agama pengganas. Tapi bila dikaji, Islamlah agama penyelamat manusia. Menyelamatkan manusia ni daripada segala bencana di dunia sampai akhirat. Ini yang kita sedih, sebahagian daripada umat Islam tidak mahu mengamalkan Islam. Bila tak nak amal Islam, ini satu kerugian yang sangat besar. Wa man yabtaghi ghayra islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari sistem agama yang selain daripada Islam, Allah Ta'ala tidak akan merestui, dan paling rugi alam akhirat. Sebab itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita disuruh menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan min turukil jannah. Wa innal malaikata la tad'ul ihtijaj. Wa innal malaikata la tad'ul ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yasna." Sampai habis. Maksudnya apa? Siapa-siapa yang berjalan di jalan untuk menuntut ilmu, siapa-siapa yang berusaha untuk pergi menuntut ilmu, tak kira lah di Masjid Tariq bin Ziyad, Masjid Syakirin, Masjid Bukit Goh, Masjid Bukit Sagu, di mana-mana saja. Siapa-siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu melalui satu jalan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan daripada jalan-jalan syurga. Bila kita dah berusaha untuk mempelajari ilmu, Allah akan bukakan bagi kita jalan-jalan ke syurga. Mana jalan syurga ni? Jalan yang Allah redai. Sebab syurga dan neraka ni sudah disediakan oleh Allah Ta'ala untuk penghuni-penghuninya. Siapa yang akan masuk syurga? Orang-orang yang diredai oleh Allah melalui ilmu yang telah disampaikan melalui nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. 124,025 yang disuruh kita menghayati dan mengingatinya, mempunyai sejarah-sejarah dan berbagai-bagai. Jadi bila kita berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan-jalan ke syurga. Sebab itu kita sedih, ada masjid-masjid yang program ilmu ni tak cukup, tuan-tuan. Entah berapa orang dia. Satu masjid di Pekan saya tengok, dia senarai daripada hari pertama sampai hari akhir, 30 hari itu semua ada jadual. Masjid Al-Ara. Tuan-tuan, Masya Allah. Saya pun ada jadual situ sebulan sekali. Dia punya jadual dia. Masuk saja bulan baru, dia dah list dah. 30 orang ustaz. Ataupun 30 kali lah jadual. Ada yang seminggu 2 kali, seminggu 4 kali. Saya sebulan sekali. Dia siap beritahu. Mana-mana ustaz yang ada hal, sila beritahu awal. Dia adjust pula ustaz lain. Sayangnya tuan-tuan kepada kalau tidak ada program-program. Sebab itu ada yang saya dengar masjid-masjid dia kosong. Janganlah kita nak cari ustaz yang popular saja. Ustaz biasa pun boleh. Hak ngaji pondok, hak ngajar sekolah rendah, asalkan dia baca kitab, terangkan kepada kita. Jamaah tabligh pun baca buku bayan pun kita dah rasa lain. Buku dia Fadlan Amal dah. Dia baca tu kita pun dah baca saja, kita dah terasa dah. Dah. Dan kita tak tahu masa bila ilmu tu masuk dalam hati kita. Kan? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdakwah siang malam pagi petang. Dia mana tahu siapa-siapa yang memberi hidayah Allah Taala. Dia hanya menyampaikan, selain daripada menunjukkan contoh tauladan yang baik, terutamanya ketika
nak pilihan raya ni. Dah. Mesti hubungan baik, silaturahim dah. Walaupun tengok dia ni berlainan sikit dia punya bendera dah, tapi hubungan kita sebagai warga negara Malaysia tunjukkan sifat-sifat yang baik dah. Kerana kita perangai ataupun tingkah laku kita menjadi contoh. Jadi siapa-siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Dan malaikat selalu menghamparkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dilakukan. Malaikat kita kan nampak. Allazina yu'minuna bil ghaib. Kita disuruh percaya kepada benda ghaib. Walaupun dia tampak, dicatat apa yang kita buat. Itu maknanya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita. Bila kita belajar ni, menuntut ilmu, malaikat akan turunkan, rendahkan sayapnya. Untuk menaungi orang-orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dia lakukan. Sebab itu kita jangan kecoh-kecoh dalam hal menuntut ilmu dan kena hormat. Kadang-kadang ada masa kita tengah ngajar ni dia sembang bapak kuat ya. Rasa nak berjempak ya. Patutnya sembang pergilah keluar jauh-jauh sikit lah. Betul lah tu kampung awak. Dia sembang kuat-kuat cerita kelapa sawit. Memang kelapa sawit harga bagus ke? 830 dah. Satu tan berbiji je. 40-50 tandai je. Tapi itu walaupun harga begitu, kena ingatlah semua itu daripada nikmat Allah Ta'ala. Dan seseorang yang alim itu dimintakan ampun oleh semua penduduk langit dan bumi. Orang alim itu dimintakan ampun oleh semua penduduk langit dan bumi, ikan-ikan dalam air. Dan kelebihan seorang alim kepada orang ahli ibadah sebagaimana kelebihan bulan purnama terhadap lain-lain bintang. Bulan purnama yang besar dengan bintang-bintang beribu-ribu, tak sama. Itu orang ahli ibadah dengan orang alim. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ni dia ahli ibadah. Ahli saja ibadah tapi dia belum tentu ada ilmu. Sebab itu kita kena belajar. Selalu saya kena sebut-sebut apa tuan-tuan? Muwafiq masbuk. Ada muwafiq masbuk. Kita semain jemaah. Kita datang imam dah rakaat ketiga atau rakaat kedua. Kita nak masuk tu macam mana? Kita angkat takbir, bawa angkat takbir, bawa bismillah, tu imam dah rukuk. Jangan kita habiskan bismillah, al-Fatihah kita terus rukuk dengan imam. Bila kita sempat saja dengan imam, bermakna rakaat itu kita dapat rakaat itu. Imam pula janganlah laju sangat, tengok kawan datang dia pun melaju terus lah. Imam pun satu hal juga dah. Agak-agak lah dah, janganlah express sangat. Rukuk berapa kali subhanallah azim. Subhanallah azim tu pula jangan laju sangat. Supaya makmum kita sempat. Kalau tak sempat saja, bila kita habis saja baca, tu imam dah bangun tak sempat, tak kira rakaat. Kita kena tambah. Selepas tahiyat, selepas salam nanti. Yang ini pun tuan-tuan, walaupun kita selalu sebut-sebut, bila kita sembahyang tengok banyak yang masih lagi tunggu dah. Tunggu lagi. Sepatutnya terus rakaat yang pertama saja nak masuk tu. Rakaat kedua dia tak kira dah muwafiq masbuk ni. Dia dah kira dia dah sama dah, dia kira sama dah. Tapi janganlah kita lambat sangat lah. Dan imam juga kena jaga-jagalah, jangan laju sangat. Ini peranan dalam menunaikan ibadah kita. Rukuk sujud jangan lama sangat dan jangan cepat sangat. Ini masa sembahyang tahiyat akhir, sujud akhir, dia macam sembahyang hajat lah. Lamanya sujud lah. Ini bukan sembahyang hajat, ini sembahyang fardu. Orang belakang ni macam-macam, ada yang kepala dia pening dah, ada yang sakit perut. Kena sujud lama-lama, bahayalah sakit perut dah.
Itu imam ni tak kena ada ilmu tak. Yang paling bahaya sekali tuan-tuan, dia nak bangun rakaat kedua. Nak bangun rakaat kedua dah. Dia sakit lutut bagainya. Dia Allahu Akbar, rupanya tak bangun lagi, makmum belakang dah tegak dah. Tak imam mana ni dah. Automatik tuan-tuan. Menyalahi sembahyang berjemaah, makmum mendahului imam. Kita nak salahkan makmum, imam pun kena pandai. Daripada mana ni tuan? Ilmu lah. Sebab itu ilmu ni sangat penting belajar. Sehingga Nabi beritahu orang alim itu dengan orang ahli ibadah seperti bulan purnama dengan bintang-bintang. Kelebihan seorang alim kepada seorang ahli ibadah sebagaimana kelebihan bulan purnama kepada lain-lain bintang, dan ulama itu sebagai pewaris daripada nabi-nabi, dan nabi-nabi itu tidak mewarisi harta perak atau emas, tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka siapa yang mendapatkannya berarti telah mendapat bahagian yang sebanyak-banyaknya. Hari ini orang memang target nak cari harta, tapi kalau harta, ilmu tak ada, harta tu akan membawa dia ke arah kemusnahan. Seperti Qarun dan juga Fir'aun. Pangkat, benda yang baik ni macam kita ni pilihan raya ni nak pilih ketua, memang bagus. Tapi kalau tak ada ilmu, dia akan membawa kita ke arah yang tidak diredai oleh Allah. Sebab itu besar peranan tuan-tuan pemimpin ni. Dalam hadis Nabi, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 senarai yang mendapat VIP di sisi Allah. Pertama sekali, imamun adil, pemerintah yang adil. Bila kita dapat memilih pemerintah yang baik, tuan-tuan, insya-Allah negara kita akan tercatat seperti mana yang Allah Taala firmankan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang mendapat kebaikan dan mendapat keampunan daripada Allah. Negara kita ni tuan, negara bertuah lah. Hasil buminya sejak daripada zaman dulu lagi. Zaman-zaman purba lagi tu dah ada dah hasil bumi kita ni. Penjajah 500 tahun duduk memerintah negara kita ni. Hasil banyak. Sampai sekarang hasil tak habis-habis. Dah. Maka bila digunakan, diuruskan dengan baik, nescaya ianya akan seperti kita berada di syurga. Tetapi kalau tak diuruskan dengan baik, kita akan marah lah. Marah, komplain, komen, tak, macam-macam. Akhirnya kita kutuk. Bila kutuk, ini yang ditunggu oleh musuh-musuh. Dia suruh kita ni berpecah belah. Bila berpecah belah, ini yang jarum-jarum daripada luar akan masuk. Semua itu tuan-tuan daripada ilmu pengetahuan agama yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan pusakanya, Quran dan juga sunnah. Kita baca Quran ni 30 juzuk, 114 surah, 6,666 ayat. Segala-galanya sistem hidup kita ni tunjukkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Maka bila kita menggunakan panduan yang diingatkan oleh Allah, menjadi jaminan keselamatan kita. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, man huwa mani la yashba'ani, talibul ilmi wa talibud dunya wa huma la yastawiyani. Amma talibul ilmi fayazdadu ridha minar rahman, wa amma talibud dunya fayazdadu fi tughyan. Summa qara'a innama yakhshallaha min ibadil ulama. Maksudnya apa tuan-tuan? Dua perkara kerakusan yang tidak kunjung kenyang. Dua benda ni kita tamak macam mana pun takkan cukup. Takkan kenyang kita. Iaitu menuntut ilmu. Tuan-tuan belajarlah. Sebab itu kadang-kadang ada orang dia kata, dia ni makin belajar makin banyak tak tahu. Makin belajar akhirnya tak nak belajar.
Bukan gitu. Makin banyak nak tahu, kita usaha lagi lah. Bagi tambahkan. Dah. Ilmu ni takkan habis. Sebab itu ulama membuat kiasan, ilmu ni seperti kita letakkan jari kita dalam laut. Air yang melekat di jari kita ni, itu baru ilmu yang ada di dunia. Lautan yang luas ni ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Punya luasnya. Jadi macam mana nak akan mana akan puas? Belajarlah daripada sekolah rendah, menengah, universiti, buat master, buat PhD pun tak cukup-cukup. Apatah lagi bila makin tinggi, dia bukan belajar semua, dia belajar bidang-bidang saja. Macam semalam saya dengar, dia mengkaji Fir'aun. PhD kajian dia Fir'aun. Rupanya tuan-tuan, mereka ni buat tesis kaji Fir'aun. Fir'aun ni berjuta-juta kaum dia. Bila dia kejar saja Nabi Musa, habis semua keturunan Fir'aun tenggelam dalam laut mereka. Sehingga dikaji oleh pihak sains, tengok dalam badan Fir'aun, gigi dia pun ada gula, ada garam laut. Maknanya masuk semua dalam badan dia air laut. Kenapa tuan-tuan? Kerana kemungkaran dia ataupun murkanya Allah Ta'ala kepada Fir'aun, yang bila memegang kuasa, dia tamak haloba sehingga nak membunuh seluruh manusia. Tetapi Allah Ta'ala lebih berkuasa, akhirnya ditenggelamkan dalam laut ketika dia mengejar Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Katanya bila datang tu, belakangnya berdebu ni, dah punya ramainya keturunan Fir'aun. Rupanya bila masuk saja dalam lorong yang Allah buka kepada Nabi Musa, rupanya bila dah sampai di tengah-tengah laut sana, bercantum pula air. Bila bercantum, katanya seluruh keturunan Fir'aun mati. Sebab itu hari ni ada ni bukan Fir'aun lah, dia mengikut amalan Fir'aun. Waliyahzubillah. Dua perkara kerakusan yang tidak kunjung kenyang, iaitu menuntut ilmu dan mengejar dunia. Dua dah. Belajarlah takkan cukup, dan juga kejar dunia pun takkan cukup dah. Berjuta-juta, berbilion-bilion takkan cukup. Sebab itu dalam Quran banyak, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manusia berbangga-bangga dengan hidup dia, takkan cukup dah. Akhirnya dia akan diusung ke kubur. Tetapi keduanya tidak sama. Adapun menuntut ilmu selalu bertambah redha Allah, sedangkan mengejar kekayaan dunia bertambah bermaharajalela dalam kesesatannya. Kalau kita nuntut ilmu, makin Allah redha. Tapi kalau mengejar dunia, makin hari makin ganas. Mula-mula cara elok, akhirnya cara tak elok pun dia bahaya. Ini yang kita takut. Jadi yang mengejar kekayaan dunia bertambah bermaharajalela dan kesesatannya. Kemudian ia membaca apa dia? Dia membaca ayat innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama yang mengenal Allah. Dan membaca ayat yang kedua, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Baca ayat kedua ni pula untuk orang yang mengejar kekayaan. Tidak demikian, tetapi manusia akan melampaui batas bila ia berasa kaya dan tidak berhajat kepada yang lain. Orang yang kaya dah, dia dah kaya, dia tidak akan berhajat kepada yang lain. Padahal kekayaan mesti dibantu oleh ketakwaan. Bila dibantu dengan ketakwaan, barulah kekayaan itu seiring dengan apa yang telah diarahkan oleh Allah. Sebab itu Nabi Sulaiman bukan setakat kaya tuan-tuan, dia menjadi berkuasa, dia menjadi raja kepada manusia, jin, binatang, angin, semua dia bawah kuasaan dia. Dia boleh arah saja. Istana Balqis tu dah,
dia boleh arah saja, bawa ke negara dia. Itu maknanya. Hari ni mana ada orang boleh bawa gitu. Cuma boleh bawa dalam hati je lah. Tapi Nabi Sulaiman boleh buat. Itu pemerintahan yang diredai oleh Allah kerana dia di antara para nabi. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Muhammad bin Sirin berkata, ketika aku masuk ke Masjid Basrah, dekat ni Syria, bukan Basrah kita, sedang Al-Aswad bin Sar'i dikerumuni orang yang sedang mendengar pengajiannya, dan di lain sudut masjid orang berkumpul membincangkan ilmu fiqh. Lalu aku sembahyang tahiyatul masjid di antara mereka. Kemudian setelah selesai, tergerak dalam hati, andaikan aku hadir di majlis zikir, andaikan saya hadir di majlis zikir, kalau mereka diterima atau mendapat rahmat saya, rahmat saya pun akan mendapat juga. Tetapi jika saya duduk bersama ahli fiqh, kemungkinan saya mendengar apa-apa yang belum pernah saya dapat. Dalam perasaan yang sedemikian, akhirnya saya keluar dan tidak duduk bersama mereka. Dan pada malamnya saya bermimpi didatangi oleh seorang yang berkata, andai kata engkau duduk bersama ahli fiqh, nescaya kamu mendapat Jibril duduk bersama mereka. Katanya ada dua kumpulan. Ini kumpulan zikir. Kumpulan zikir. Hak ni kumpulan belajar ilmu fiqh. Tapi dia takut dua-dua masalah, dia lari. Rupanya malam nanti dia mimpi, kalau kamu duduk dalam majlis fiqh tadi, nescaya Jibril ada bersama dengan kamu. Maknanya apa? Rahmat Allah Ta'ala. Ini di zaman Nabi. Nabi tak ada. Ditinggalkan kepada kita kitab-kitab ini untuk kita kongsi. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, man ahabba an yanzura ila utaqaillah minan nar falyanzur ila al-muta'allimin. Fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allim yahtalifu ila babil alim illa kataballahu lahu bikulli harfin wa bikulli qadamin ibadah sanatin lahu bikulli qadamin madinatun fil jannah wa yamshi 'alal ardi wal ardi tastaghfir lahu wa yumsi wa yusbahu maghfuran lahu wa syahidat lahul malaikatu wa yaquluna haula'i utaqallahu minan nar. Masya-Allah. Maksudnya apa? Siapa yang ingin melihat orang yang memerdekakan Allah daripada neraka, maknanya diselamatkan daripada neraka. Siapa yang nak tengok orang yang diselamatkan daripada neraka oleh Allah, maka lihatlah pelajar-pelajar agama, murid-murid pelajar-pelajar agama ataupun orang menuntut ilmu lah. Maka demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, tiada seorang pelajar yang hilir mudik ke pintu orang alim melainkan Allah menuliskan untuknya bagi tiap-tiap huruf yang dipelajari dan tiap-tiap langkah sama dengan ibadah 1 tahun. Masya-Allah. Tapi kita tengok gitu kita tak nampak lah tuan, hanya diberitahu ya. Belajar tu macam ibadat setahun. Hari ni banyak orang belajar kan? Tak. Saya tengok dia masjid negeri pun bila dah pencen dia belajar. Masjid-masjid kita terbuka. Sebab itu ada kawan-kawan habis dah bersara, dia pergi pondok-pondok belajar. Itu yang saya pergi dulu, pondok Darul Izzah di Temeloh. Rupanya banyak kelebihan dia sebagai bekalan kita untuk hari akhirat kita. Dan untuk tiap-tiap langkah satu kota di syurga, dan tiap ia berjalan dimintakan ampun oleh bumi, dan tiap-tiap pagi dan petang tetap diampunkan dosanya dan disaksikan oleh malaikat. Bahkan mereka berkata, mereka inilah yang dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka. Ini tuan-tuan. Sebab itu saya teringat zaman-zaman saya kecil-kecil dulu tengok orang belajar
Nuntut ilmu ni di masjid-masjid surau-surau. Tapi dulu belajar cara lama lah. Sekarang ni belajar cara teknologi moden. Ya, tuan boleh tengok di rumah. Tapi ada kitab lah, dah gunakan kitab. Macam-macam ilmu. Tapi walaupun kita tengok melalui telefon kita, tapi kadang-kadang dia teralih pula, keluar pula hot TikTok pula. Keluar TikTok, datang pula gelak Hindustan. Kacau lah kita. Tak? Jadi galik pula situ. Ini fadilah. Abu Lais As-Samarqandi berkata lagi, saya telah mendengar Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanadnya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fara'a majlisaini ahaduma yazkuruna Allah wal akharun yata'allamuna al-fiqh wa yad'una Allah wa yarghabuna ilaihi faqala sallallahu alaihi wasallam kila majlisaini ala khairin wa ahaduhuma afdalu min al-akhar amma haula'i fa yad'una Allah fa in syaa a'tahum wa in syaa mana'hum. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid lalu melihat dua majlis. Orang-orang berkerumun, yang satu majlis orang yang berzikir. Berzikir ke baca Quran ke. Sedangkan majlis kedua orang mempelajari fiqh dan berdoa mengharapkan rahmat Allah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua-dua majlis ini baik dan yang satu lebih afdal daripada yang lain. Adapun mereka itu berzikir minta kepada Allah, terserah apakah diterima atau ditolak oleh Allah. Kita berzikir, belum tentu Allah terima. Terserah pada Allah lah, tapi Allah terima. Baca Quran. Adapun yang ini, maka mereka belajar dan mengajar pada orang yang tidak pandai, sedangkan aku diutuskan, kata Nabi oleh Allah sebagai guru. Maka mereka ini lebih afdal. Kemudian Nabi duduk bersama mereka. Sebab itu kita kadang-kadang ada masa belajar ni, dia baca Quran. Memang bagus baca Quran. Tapi afdal, mana lebih afdal? Masa lain baca lah. Kan balik kan, baca lah rumah. Nawir buyutakum bitilawatil Quran. Cahayailah, sinarilah rumah kamu dengan baca Quran. Di rumah kita lah. Tapi zaman sekarang bukan kira dah. Dia baca Quran juga. Ada kadang-kadang baca kuat-kuat pula. Kita tak mengajar dah. Macam dia kata ini ustaz. Sedar je lah. Walhal afdal. Ini sebab itu kelebihan menuntut ilmu ni sangat banyak. Abu Darda berkata, apabila saya mempelajari suatu masalah, maka itu lebih baik bagiku daripada bangun semalam penuh. Belajar dah. Satu bab belajar. Bab apa? Semayang muwafiq masbuk. Kita faham lebih baik daripada semayang malam sepanjang malam. Abu Darda berkata, apabila saya mempelajari satu masalah, maka itu lebih baik bagiku daripada bangun semalam penuh. Abdullah bin Mas'ud pula radhiyallahu anhu berkata, kamu kini berada di mana amal perbuatan lebih baik daripada ilmu. Amal perbuatan kita tu lebih baik daripada ilmu, dan akan datang masa di mana ilmu lebih baik daripada amal perbuatan. Dia beza-beza dah. Kadang-kadang kita nak beramal, tapi ilmu kena ada. Kamu berada di mana amal perbuatan lebih baik daripada ilmu, dan akan datang masa di mana ilmu lebih baik daripada amal perbuatan. Tengok keadaan. Sa'id Al-Musayyab daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali ala zuhril ardi salasatun. Amal yang paling baik, amal yang utama di atas muka bumi ini ada 3. Itu Nabi sebut dah. Yang pertama, talabul ilmi wal jihadu wal kasbu. Lianna talibul ilmi habibullah wal ghazi
waliyu wal kasib siddiqullah. Maksudnya amal utama di atas bumi ini ada 3. Pertama, penuntut ilmu. Kedua, jihad dan usaha. Pertama, penuntut ilmu. Kedua, jihad. Ketiga, dan usaha. Ketiga, kasab. Kasab ni berusaha lah. Pertanian ke, ternakan ke. Sebab penuntut ilmu tu kekasih Allah. Pejuang jihad itu waliullah. Dan yang usaha kasab yang bekerja tadi orang yang sungguh-sungguh takwa kepada Allah. Rezeki Tuhan dah tetapkan, tapi kita tak tahu rezeki Tuhan yang mana, maka kita berusaha lah. Itu dia panggil kasab, berusaha. Orang yang sungguh-sungguh takwa kepada Allah, dia kena berusaha, jangan lawak saja. Sebab itu saya dengar pepatah kata apa? Pepatah orang Melayu, nak berkahwin pergi ke Kelantan. Nak hidup pergi ke Pahang. Nak tinggal pergi ke Pahang. Nak beradab pergi ke Melaka. Maksudnya apa tuan? Nak kahwin pergi Kelantan. Di Kelantan orang dia memang pandai memekapkan ataupun mengelokkan diri. Sebab itu orang Kelantan seluruh dunia ni dikahwin. Orang Afrika pun ada, orang Arab pun ada. Duduk di luar, bila cuti habis semua balik. Jam. Itu orang Kelantan. Pepatah Melayu lah. Faham? Tempat duduk. Kita tengok faham. Seluruh dunia ada orang faham. Boleh. Sebab orang faham kata, tak apalah, biarlah. Orang faham. Dah. Tetapi pergi ke Melaka, orang Melaka ni dia beradab. Terutamanya kalau kematian sebagainya. Itu dari segi adab, tapi dari segi maki hamba kuat juga orang Melaka. Sebelum jumpa tu celaka kau dah. Tapi bukan dia marah, dia style dia gitu. Orang Melaka. Itu maknanya mereka ni golongan yang menghormati, walaupun dia suka kalam cakap-cakap dia agak kasar, tapi dari segi penghormatan dia, kalau kematian apa semua. Begitu juga orang Kampar, orang Indonesia. Bila berlaku kematian, mereka akan berhenti kerja. Bila sembahyang jenazah, penuh sembahyang jenazah. Tanya dia, kenapa ramai? Orang ni siapa ni? Dia kata, kami bukan kira siapa-siapa. Dengar saja kami punya orang meninggal, kami akan berhenti semua kerja. Hormat dia. Rupanya amalan tu dah lama dah mereka buat. Ini tuan-tuan. Bukan senang. Dia berhenti bila berlaku dengar dia kematian, semua berhenti kerja menghormati kawan dia yang meninggal. Sembahyang jenazah ramai-ramai. Kemudian daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, man talabal ilma li ghairillah lam yakhruj minad dunya hatta ya'ti 'alaihi al-ilmu fayakuna lillah, faman talabal ilma lillahi fahuwa kasaimin naharuhu wal qaim lailuhu wa inna baban min al-ilmi yata'allamuhu ar-rajul khairun min an yakuna lahu abu qubais zahaban fanfaqahu fi sabilillah ta'ala. Siapa yang menuntut ilmu bukan kerana Allah, maka tidak akan keluar daripada dunia sehingga ilmu itu memaksanya untuk ikhlas kerana Allah. Ilmu ni tuan-tuan, siapa yang cari ni bukan kerana Allah, mungkin cari nak kerja, cari nak pangkat. Allah beritahu, Nabi beritahu, siapa yang menuntut ilmu bukan kerana Allah, maka tidak akan keluar daripada dunia sehingga ilmu itu memaksanya untuk ikhlas kerana Allah. Akhirnya ilmu tu akan didik dia lah, sehingga dia tahu pula. Apatah lagi kita jumpa dalam hadis Nabi beritahu hari kiamat nanti akan tengok orang ni dipusingkan dalam neraka. Bila warga neraka tengok, kenapa kau ni masuk neraka? Kau ni dulu selalu berceramah, beri nasihat, beri ingatan. Kata dia, memang dulu masa aku di dunia selalu beri nasihat, beri ingatan, tapi aku cakap saja, aku tak buat. Ini yang takut. Sebab itu saya pun bila sebut tu mengingatkan diri saya sendiri dah tuan-tuan. Kongsi-kongsi je lah. Ingat mengingati lah tuan-tuan.
Dan siapa yang menuntut ilmu kerana Allah, maka ia bagaikan orang yang puasa siang hari dan bangun malam hari dan belajar satu bab ilmu agama lebih baik baginya daripada mempunyai emas sebesar bukit Abu Qubais. Lalu emas tadi dibelanjakan pula fisabilillah, bukan dapat saja. Ini kita dapat saja kekayaan, tapi kita guna untuk kita je. Dia tak dapat emas seperti bukit Abu Qubais, tak ada dah bukit Qubais ni. Sudah diproses, ditarah oleh kerajaan Saudi nak besarkan masjid. Dulu ada Masjid Qubais. Tempat Bilal azan. Dan bukan setakat dia dapat emas sebesar bukit Abu Qubais, tapi dibelanjakan pula fi sabilillah. Ini tuan-tuan pahala besarnya. Abdullah bin Mubarak ketika ditanya siapa sampai bilakah baiknya seseorang itu belajar, jawab Abdul Malik. Ditanya ni orang Malaysia, ditanya Abdul Malik ni, ditanya siapa sampai bila belajar ni, jawabnya selama kebodohan buruk baginya, maka di situ baik baginya belajar. Lagi banyak kita tak tahulah. Banyak tuan benda hal sembahyang ni kadang-kadang kita tak tahu. Contoh imam terlebih rakaat, peninglah kita nak buat macam mana. Itu susah juga. Ada pendapat kata makmum jangan ikut, tunggu imam turun. Kalau kawan ni tak belajar, susah nak kejar, nak ikut mana ni. Orang yang datang kamu ni apa, muafiq masuk siapa? Akhirnya biar imam jaga-jaga. Jangan dia terlupa. Tapi nak bagi imam tak terlupa, elok dia bagi tinggi sikit lah. Barulah imam minum air madu, minum air baik-baik je, fikiran cegah sikit. Kalau elok tak cukup, imam ingat pula belanja tak cukup, akhirnya banyak pula dia lupa. Sikit lagi tuan-tuan. Abdullah bin Mubarak ketika hampir mati, ada orang yang berada di sebelahnya yang mencatat ilmu daripadanya. Abdullah bin Mubarak ketika hampir nak meninggal, ada orang yang berada di sebelahnya. Maknanya dekat nak mati pun ni nak catat lagi, nak belajar lagi. Tak. Maka ketika ditegur dalam keadaan yang serba ini masih saja menulis ilmu, jawabnya kemungkinan ada kalimah yang berguna bagiku dan belum aku ketahui hingga kini. Orang ni catat dekat nak mati dah. Kenapa awak ni nak catat ke? Takut dia kata ada sebelum dia meninggal dah. Macam kita lah dengar apa ni Nabi SAW ketika dia sedang nazak dah. Ada kata Nabi kata, ada kata bukan Nabi kata, tapi maknanya pengajaran lah. Nabi apa? Ummati. Jadi pengajaran lah. Ada nak ceritakan sayangnya Nabi ke umat tu, masa dia dah nazak ingat lagi. Dan katanya sebelum akhirnya dia sebut as-salah, sembahyang. Kenapa sebut sembahyang? Sebab sembahyang ni besar tuan-tuan. Imanuddin, dia tiang agama. Kalau adanya tiang agama, maka yang lain pun akan terjaga. Tapi kalau tiangnya tak ada, nak bina bendera macam mana? Ada spanduk besar-besar, tengok gambar ada. Tengok member saya punya gambar, terkejut. Besar tu gambar kau ni. Ada. Semua tu ada tiang. Ada. Hari ni memang berlawan tiang. Bendera tiang paling tinggi bagiannya lah. Ta'allamul ilma fa inna ta'allamuhu hasanatun wa talabuhu ibadatun. Belajarlah ilmu kerana belajar itu kebaikan dan mencari ilmu ibadah dan mengingatinya sama dengan tasbih. Dah. Tak payah kita berzikir-zikir, kita ingat ya tasbih. Dan menyelidiki sama dengan jihad. Kita selidik dah. Macam tadi orang buat tesis, kaji Fir'aun. Rupanya kaji itu macam jihad. Dan mengajar kepada yang tidak mengetahui, sedekah. Sedekah. RM1 tak ada. Harta benda tak ada. Belajar. Ini maknanya kelebihan. Dan memberikan kepada yang berhak itu takarub.
Sebab ilmu itu jalan untuk mencapai tingkat-tingkat di syurga, dan ia yang menjinakkan, menghiburkan di waktu sendirian, dan kawan dalam pengasingan, dan kawan dalam kesepian, dan penunjuk jalan kenangan, dan penolong menghadapi kesukaran, dan keindahan di tengah-tengah kawan-kawan, dan senjata untuk menghadapi musuh. Allah meninggikan darjat beberapa kaum dengan ilmu itu hingga dijadikannya pimpinan yang dapat diikut jejak mereka dan ditiru perbuatan mereka. Malaikat suka berkawan dengan mereka dan mengusap-ngusap mereka dengan sayapnya, dan didoakan oleh semua benda yang basah dengan hiduplah maupun yang kering, ikan-ikan di laut dan semua serangga, bintang-bintang, binatang-binatang buas di darat dan di laut, dan semua ternakan. Banyak tuan-tuan doa. Sebab itu saya teringat pada masa dahulu tuan-tuan, kerajaan Mesir ditangkap seorang ulama, nama apa yang lupa dah. Dimasukkan dalam penjara, dilepaskan seekor harimau. Ini tuan-tuan dah, orang-orang ni kadang-kadang jahat dengan ulama. Dia lepaskan seekor harimau lapar dah. Harimau tu sampai dekat ulama ni, harimau tu tunduk tuan-tuan. Rupanya harimau pun tahu ini orang ulama, orang alim. Dah. Itu menunjukkan kepada kita kebesaran ilmu pengetahuan yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sebab itu dalam beberapa riwayat dia memang sebutkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'a fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang nak hidup di dunia baik, mesti kena ilmu. Ilmu ni berkaitan dengan ilmu akhirat kan? Juga ilmu dunia. Siapa nak kebaikan di akhirat pun mesti ada ilmu. Macam mana bakalan kita? Siapa yang nak baik dua-dua pun kena ada ilmu. Maka sama-samalah kita berkongsi lah. Saya pun bukanlah ada ilmu banyak mana. Kongsi hak yang dicatat selain daripada pengalaman-pengalaman yang lalu lah. Ingat tak? Kadang-kadang kita melancong, kita dengar kata-kata sahabat, apatah lagi kita tengok dalam viral telefon. Untuk akhirnya tuan-tuan, seorang profesor tuan-tuan, dia tengok satu makcik ni kutip cebisan daging yang dipotong-potong oleh tukang daging. Dia kutip. Profesor kan, orang besar. Dia tengok dia kata, apa makcik ni kutip ni? Kata makcik tu, dia kata dia ada anak beberapa orang, tak ada makanan, dia terpaksa lah kutip lemak-lemak ataupun baki-baki daging orang buang tu, sebab dia tak ada duit nak beli, untuk beri makan kepada anak dia, untuk buat sup ataupun berebus. Profesor ni tengok, sedih dia. Macam mana ada orang sampai begitu sekali. Dia pun beritahu kepada Jazar tu, orang kata Jazar tu tukang daging, dia jual kedai daging. Dia kata, awak bagi ke makcik ni seminggu 2 kilo. Makcik tu banyak, cukup lah. Suku kilo cukup lah. Tak apa. Saya suruh tukang daging ni bagi ke makcik ni 2 kilo seminggu. Datang ambil saja. Sebulan 8 kilo ataupun 10 kilo. Semua tu saya tu tolong bayar. Dah. Makcik tu menangis, dah angkat tangan ke langit. Selama ni dia lama dah membuat kerja ni, kutip-kutip ni, tapi belum ada orang tolong. Tiba-tiba seorang profesor, dia tengok tu, dia bantu dah dengan izin Allah. Jadi dia pun syukur lah. Berterusanlah, maknanya setiap minggu dia tak ambil 2 kilo. Rupanya tuan-tuan, profesor ni ada sakit jantung. Dia ada 2-3 lubang jantung dia sombat. Dan dia memang dah cek, dan dia nak pergi buat pembedahan di luar negara. Bila sampai masanya, akhirnya sampai masa dia rasa tak nak pergi dah. Sebab apa? Dia rasa lega dah. Tapi anak-anak kata pergi dah. Mana tahu ni benda dalam. Oleh kerana anak-anak suruh juga, dia pun pergilah. Buat cek hospital sebagainya, masuk ke dalam MRI terawang. Doktor terkejut tuan-tuan. Dia kata,
segala yang sumbat semua clear lah. Bila clear, doktor tu bertafakur lah. Bersyukur pada Tuhan. Kalau berapa puluh ribu habis. Rupanya mesejnya apa tuan? Kesan daripada dia makcik tadi yang kutip-kutip tadi. Dia sponsor 2 kilo seminggu. Yang habis mungkinlah dalam 100, 400 gitu lah sebulan. Rupanya Allah selamatkan saluran jantung dia, memang confirm sumbat. Bila nak check mula semua clear. Doktor pun terkejut. Ini tuan-tuan juga daripada ilmu juga tak? Menunjukkan kepada kita pun disuruhkan banyak bersedekah tak? Saya pun tengok hari ni masjid-masjid masya-Allah. Tabung masjid orang sedekah banyak lah. Tapi masjid janganlah pula kedekut pula nak ngurus duit tu. Susah pula duit tu nak guna, dia pegang. Uruskan tak? Gunakan untuk mendapat manfaat kepada kita semua supaya kita jadi orang yang Allah redha di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang dapat kita kongsikan pada kali ini. Lain masa kita jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.